Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati al-fadil Tuan Pengerusi Majlis Ceramah kita pada malam ini, Pengerusi serta barisan kepimpinan Surau Al-Ghazali, barisan kepimpinan masyarakat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan masa dan waktu untuk kita hadir bersama-sama. Alhamdulillah, malam ni kali yang kedua saya sampai ke surau tuan-tuan. Sekali yang kedua saya sampai ke surau tuan-tuan. Jadi sebelum saya nak teruskan, saya nak minta tuan-tuan boleh tak mic kita penuh kat depan ni sikit, kat tengah tu sikit, boleh tak? Mic sini sikit, pasal satgi kawan-kawan kita hak baru sampai tu depa tak masuk, depa tengok pintu tu penuh. Tadi boleh lagi 3-4 orang ni. Mic kita penuh sikit. Tuan-tuan jangan risau kalau dekat dengan saya pun tak ada masalah. Saya dah kena Covid dah. Mic depan sikit. Dengan ustaz, tuan-tuan nak jarak sangat, sama-sama tuan-tuan tak mau jarak. Boleh nak? Alhamdulillah, malam ni Allah Ta'ala masih berikan kesempatan waktu dan masa kepada kita. Duduk pada jam-jam yang terakhir sebelum kita masuk ke dalam tahun baru 2022. Habis tahun 2021, 20 ni tahu lagu tu ya. PKP, PKPD, PKPB, BBB apa semua ni tahu lagu tu ya. Tahun lepas dengan tahun ni tahu lagu tu ya. Kita duduk lawan dengan Covid ni, sat PKP, sat PKPB, sat PKPD. Lepas tu tak tahu nak fikir dah apa dah. Harap tahun 2022 jangan duk PKP balik lah. Jadi bila nak masuk tahun baru ni tuan-tuan, kebiasaan orang kita ni lah, Malaysia ni, dia tanam azam baru. Azam hak dulu pun haram tak selesai lagi. Tanam pula, bubuh dalam Facebook, macam-macam azam duk ada. Serba hebat sangat. Azam ni belaka, hak yang tak nikah, azam nak nikah 2022. Hak nikah, dia kira nak tambah 2. Dia kata ambil keberkatan 2022 jadi bini pun 2. Hak ni lagu ni ada. Saya duk rasa 4 orang ada dalam Taman Seraya ni. Cuma dia tak buat keluar zahir, dia kata dia nak. Macam-macam yang kita plan. Orang bisnes dia plan cara bisnes 2022.
Orang politik, dia fikir cara politik, dia nak hadapi 2022. Orang yang kerja, dia fikir target 2022. Tapi kita, orang Islam ni tuan-tuan, bertukar tahun, target kita kena beza. Bukan target hala ke dunia, target hala ke akhirat. Umur bertambah. Tahun ni 29, tahun depan 30. Tahun ni 28, tahun depan 29. Saya tahun ni 31, tahun depan 32. Umur bertambah, usia berkurang. Faham? Umur bertambah, usia hidup berkurang. Bila langkah setahun ke depan, maklum, mereka kata, "Derah awal Ustaz, nak berhenti awal sikit malam ni." Awal tak tahulah, ayam sejak mereka tak. Habis sejak ni baru saya berhenti. Selama ceramah ni lah baru ceramah mereka letak jak tuan-tuan. Lalu tak betul ya. Hari ni tak jak, tak tahu dia ingat saya kenci manis kot. Jenis kena ayam-ayam. Ni malu lepas satu dunia tengok jak kita tak tepi. Satu dunia tengok jak kita tuan-tuan. Bila bertukar tahun ni maklum, umur bertambah, usia berkurang. Usia apa Ustaz? Usia hidup kita akan berkurang. Tuan-tuan bayang kalau Allah Ta'ala bagi kesempatan hidup kita ni 40 tahun. Bayang. Kalau Allah Ta'ala bagi kesempatan hidup 40 tahun, kita bukan tahu nak mati bila. Tuan-tuan, kita bukan tahu nak mati bila. Kalau tahu mati bila senang. Senang untuk apa dia? Buat persiapan. Tapi kita tahu kat tuan-tuan duk seronok dia kata tak sakit. Syarat mati bukan sakit. Syarat mati bukan tua. Syarat mati bukan kena duk terlantak baru nak mati. Tak. Syarat hang mati itu apa dia? Hang hidup, syarat hang akan mati. Bila hang hidup tu maknanya syarat hang akan mati. Faham ke tak? Awak nampak lagu teruk orang sungai macam ni? Nampak lagu nak kena Covid? Saya sebelum kena Covid duk letih lagu tuan-tuan. 4 hari kena. Syarat kita nak mati ni apa dia tuan-tuan? Syarat kita nak mati ni kita hidup. Bila hidup, itulah tanda kita akan mati. Tak payah duk cari tanda lain. Telinga jatuh. Dia bila dengar ada ustaz ceramah kata telinga jatuh, tanda nak mati. Makin bagi duk kelepiak telinga. Dia kata tak jatuh lagi ni. Yang subuh dia duk kelepiak telinga kawan. Hang lagu jatuh sikit dah pada kemarin. Hala kawan semua nak mati, hang yang hidup. Tanda kata kita nak mati bila mana kita hidup. Bila hang hidup, itulah maknanya hang akan mati. Bayangkan kalau Allah Ta'ala bagi kepada kita usia hidup 40 tahun. Usia hidup 40 tahun. Tahun lepas kita 30. Contoh, ada 10 tahun lagi nak hidup. Masuk tahun baru, kita tinggal 9 tahun lagi nak hidup. Tukar tahun baru, tinggal 8 tahun lagi nak hidup. Tu kalau Allah Ta'ala bagi kita usia kita ada lagi 40 tahun hidup. Bayangkan kalau kita punya masa hidup ni tuan-tuan, 22 ni tahun terakhir kita hidup. Lagu mana? Bulan 3, piak, tak ada masa. Kain raya beli dah. Nak buat baju raya beli dah. Tema, bini dia kalut. Tahun ni dia punya tema dia apa dia? Pin belacan. Kelabu tai anjing. Macam-macam tema tu ada. Orang lelaki dia tak buat kalut. Kalut perempuan. Puasa tak, dia kira tema baju raya dah. Serupa dengan bini saya pun. Dia tanya saya, tema apa? Saya kata, tahun ni kita buat tema telanjang. Senang. Hang tak payah cari baju, aku tak payah beli, buat keluar duit beli kain. Belilah apa pun kita pakai. Bayangkan kalau 22 Mac kita mati. Lagu mana tuan-tuan? Lagu mana maklum? Lagu mana maklum? Sebab tu kita nak bertukar tahun ni tuan-tuan. Kena tukar dengan keinsafan. Bukan tukar dengan kegembiraan. Tukar dengan keinsafan. Insaf. Apa yang kita nak buat balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni tuan-tuan.
Saya nak bawa 4 soalan untuk tuan-tuan jawab. Balik jawab di rumah. Soalan ni jangan duk jawab lah ni, saya nak urai. Balik jawab di rumah. 4 soalan ni kita nak jawab apa? Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam At-Tirmidzi. Hadis hasan sahih. Lah mau nak tanya sahih ke tak? Lah ni ulama hadis teramai sangat tuan-tuan, dia campur ulama hadis dengan ulama hadas. Ulama hadas pun ramai, ulama hadis pun ramai. Baru mai kuliah 4 kali, kuliah maghrib dia duk pandai tanya ada ustaz hadis ni sahih ke tak? Hang tahu apa sahih ke tak? Hang tahu apa? Oh yang ni ada dalil ke tak ustaz? Hang tahu apa? Macam kita lah tuan-tuan, orang mai buat wiring kat rumah. Saya nak abang kat tuan-tuan ni, orang duk tanya abang dalil tak dalil ni. Orang mai buat wiring kat rumah. Kita pelik, switch kita ni tutup dia menyala, buka dia tutup lampu ni. Biasa ada rumah terkalih lagu tu. Switch buka, lampu tutup, switch tutup, lampu buka. Serupa kereta lah kereta. Saya dulu mula first kereta saya pakai tuan-tuan Toyota KE20. Saya ingat lagi nombor NE6003, jangan duk tembak. Kereta tu kembali bila aksiden, kembali ke rahmatullah. Tuan hidup, tu yang kata Tok Wali tu. Aksiden dengan lori, kereta mampus, saya hidup. NE6003, warna kuning, KE20. Saya beli masa tu saya tingkatan 3, tingkatan 4 masa tu. Dah ceramah tingkatan 1, tingkatan 3 dah pakai kereta dah. Kereta saya beli, selama saya pakai kereta tu lah saya beli cash RM600. Pelik, gelak maklum. RM600 dia gelak. Beli cash, tak ada hutang. Tapi pelik kereta tu, buka signal, wiper berjalan. Buka wiper, signal menyala. Tak kepelik tuan-tuan. Padan dengan kereta. Saya telefon tuan dia. Dia kata, saya kata, wah kereta ni pelik kan tau. Dia kata, jadi ikut mana? Buka wiper, signal menyala. Buka signal, wiper berjalan. Dia kata, tak duk tanya padan dengan harga. Dia kata, nak kata apa? Padan dengan harga. Wak pi kedai wiring Cina tu mobile lagu tu kan. Dia pulah kono tak boleh, dia sambung wayar. Lah kali dia kata lu angkat balik, lu tak ada bayar, bagi lu angkat balik dia kata. Semak tengok dia punya kereta. Sampai kembali ke rahmatullah kereta tu, buka signal, wiper berjalan. Buka wiper, signal menyala. Macam rumah kita lah, kita pasang wiring rumah. Switch tu bila buka, lampu tutup, bila tutup, lampu menyala. Tuan-tuan pun telefon mai, geng wiring. Hello, Ahmad tengok Zat. Ahmad tengok Zat ni. Kawan tu pun mai tengok, dia naik atas, dia buat naik wayar tukar tarik, mai tarik pi dia buat switch baru pun selesai. Tuan-tuan pula duk pergi tanya dia pasal wiring. Kita bukan ahli dia. Yang kita nak apa dia? Lampu menyala. Dia buat lampu menyala. Sudah. Dia nak sambung kok mana, dia nak kerak kok mana, ikut suka dia. Yang anda kalau tu pasal apa? Boleh lagu tu? Boleh? Tuan-tuan nak cari hal lembut bukan ustaz-ustaz. Nama surah pun kemah Al-Ghazali. Kalau tak boleh cengeng, mesyuarat agung, tukar surah, bos surah Nur saja. Ada masjid kita pergi ceramah, nama Masjid Umar Al-Khattab. Darah sikit kena pencung. Tukar nama, jangan dia buat Umar Al-Khattab. Kita ni tuan-tuan bukan ahli dalam bidang wiring. Macam saya dulu buat rumah. Abang duk main wiring tu. Dia buat turun wayar selerak. Dah itu tak ada kerja. Dia pergi tengok dia buat wiring tu. Saya tanya dia, abang ni apa dia? Wayar ada merah, ada biru, ada hijau, ada oranye. Dia kata, ustaz orang mana? Orang sini dak parti apa? Dia tanya parti apa? Dak pasal apa yang tanya saya? Dak, wayar ni kalau ustaz parti biru sama biru lah. Parti merah sama merah, parti oranye sama oranye, parti hijau sama hijau. Saya kata bukan lagu tu ko, amruh aku lah. Kalau dia terang satu-satu pun bukan saya tahu. Saya bukan ahli dia.
Macam tuan-tuan lah duk sembang baik ekonomi. Tuan-tuan ahli ekonomi kah? Tuan-tuan ahli ekonomi kah? Dengar orang ekonomi duk pada suku yang pertama, perkembangan ekonomi negara mengucup. Pada suku yang kedua, dia mula mengembang. Kita akui pening tak kecup ni kembang lah. Tuan-tuan pergi dengar geng main saham lagi pening. Ditutup duka bercampur-campur. Nak tahu apa? Ditutup duka bercampur-campur. Tutup duka bercampur-campur. Mana kita faham? Sebab apa dia? Kita bukan ahli dia. Tapi mai agama ni tuan-tuan, semua nak tunjuk pandai. Kalau kita nak buat ibadat, nak tunggu dalil, mampu tuan-tuan. Sebab tu kita mengaji kitab. Semalam saya sebut dekat Komoy. Tuan-tuan tahu kampung Komoy? Saya tukar nama dah, Republic of Komoy. Sebab mereka sana SOP tak ikut punya. Mereka ada kerajaan mereka sendiri, Republic of Komoy. Presiden dia saya. Tu rakyat saya belakang dekat Komoy. Tuan-tuan mengaji kitab, cuba tengok ulama ajak kita. Kita duk pergi mengaji pondok dulu tuan-tuan. Orang hak mengaji pondok, dia tak celaru. Hak duk celaru ni hak balik rata-rata. Pergi mengaji 3-4 tahun, habis stam pergi sambung dekat luar negara 4 tahun balik. Imam Ghazali dia berani condemn dah. Imam Syafi'i dia berani pelekeh dah. Imam Nawawi dia berani berjatuh dah. Baru mengaji luar negara 4 tahun. Arab pun haram tak apa boleh terang mana. Baca komen dalam Facebook pun baris lari, tambah nak baca kitab. Baca komen dalam Facebook. Ada satu ustaz saya dah tengok, dia baca komen, ada kawan tu tulis komen tu dalam bahasa Arab. Baca komen Facebook pun baris tak betul, tambah nak ambil kitab baca. Tu pun berani kata ulama tu tak betul, tu pun berani kata ulama ni tak betul. Tuan-tuan cuba tengok tutup guru pondok dulu duk ajak kita. Tutup guru pondok ajak. Bila masuk main pondok, dia tengok tahap hang lagu mana. Main tengok yang ni, nampak muka ni jenis lapan ayak ni. Dia tengok muka ni. Dia ni kelang kabut, tengok muka, mentah muka kelang kabut. Tanya dia, hang boleh baca apa? Dia kata, kitab nombor ekor boleh. Dia kata, kecil tu guru tu kata, semak lah hang ni. Habis masuk kelas mula tu, habis masuk kelas pemulihan tu, hang jangan duk baca lagi kitab apa nama Iqna. Hang jangan duk baca lagi kitab besar ni. Tak ada, hampir buka lu kitab perukunan. Sebab apa dia? Dia tahap yang mula. Bisa tengok tak kitab perukunan? Mengaji asas. Habis perukunan, bab fiqh, buka kitab Muniyatul Musalli. Nipih kitab. Tu kitab asas. Tuan-tuan buka kitab Muniyatul Musalli. Ada tak dia duk main satu benda satu dalil, satu benda satu dalil, satu benda satu dalil, satu benda satu dalil. Hang nak semayang berdiri betul, mana dalil dia? Rokok, mana dalil dia? Sujud, mana dalil dia? Duduk antara dua sujud, mana dalil dia? Ada tak dalam kitab Muniyatul Musalli ajak lagu tu? Tak. Pasal apa dia? Tu kitab untuk orang awam. Hang nak tengok dalil, buka kitab yang besar-besar. Hang buka dalam kitab Fiqhul Islami, Syekh Wahbah Zuhaili. Tu bukan kitab untuk orang awam. Tu kitab untuk cendekiawan. Tu kitab untuk ulama. Tu kitab untuk ustaz-ustaz. Tu kitab untuk tutor guru. Faham tak? Tu guru dah ajak kita dah. Tak nak pandai. Oh, kami kalau tak ada dalil, kami tak buat. Hak dalil berkenjah suruh tutup kepala bini hang, tutup aurat, haram tak tutup pun. Sembang sunnah siang malam. Dia buat jegir kata dia. Tuan-tuan ingat saya takut tuan-tuan buat jegir? Saya jegir balik lagi ha. Dia buat jegir kat kita, ingat kita goyang. Sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Tuan-tuan nak main tanya dalil. Apa guna kalau orang muhur pun tuan-tuan percaya? Ada satu kisah tuan-tuan berlaku dekat kalau tak silap saya berlaku dekat bumi Mesir. Seorang tok guru ni dia duk mengajar kitab hadis. Dia duk mengajar hadis.
Bila mengajar hadis, dia baca hadis apa, ada satu budak ni, dia baru main kuliah hari tu. Dia kata ni tu, guru, Syekh, saya nak tanya lagi, hadis ni main dari mana? Sebut. Saya nak sebut dia punya perawi sampai kepada Rasulullah. Tok guru tu kata, tak padan, kita hak main mengaji ni orang awam. Saya baca kitab ni pun kitab orang awam. Tak boleh, kena sebut perawi ni siapa sampai kepada Rasulullah. Tok guru tu kata, tak apa, kalau hang nak dengar esok mai. Esok kuliah, esok dia pun mai. Duduk depan. Tok guru tu kata, hang nak dengar aku nak abang nama-nama tu. Hang nak dengar? Tok guru tu pun sebut dekat 200 nama. Nama ni, sebut nama kat 200 orang. Okey, hang puas hati. Puas, dia kata puas. Hari ni baru puas, kemarin tak puas. Sebut nama-nama lagu tu baru sedar nak ngaji. Tok guru tu tanya, hang kenal tak siapa yang aku sebut? 200 nama tu hang kenal tak? Tak kenal. Tu bukan nama perawi hadis, tu nama orang kampung ni, dia kata, yang aku sebut hang 200. Yang hang nak dengar tu, aku sebut 200 nama tu, bukan nama perawi hadis. Betul? Nama orang kampung ni. Sebab tu Tok Guru tu kata, tak guna kamu tanya, sebab kamu bukan ahli dia. Orang bohong pun hang percaya. Sebab tu tahap kita orang awam, macam saya ni orang awam, macam kita ni orang awam, takat padang patut dia tuan-tuan, nak tanya apa? Mana dalil dia? Mana dalil dia? Kalau kawan yang habaq tu bohong, dia cakap dalam bahasa Arab, dia sebut dalam bahasa Arab, dia kata yang ni hadis. Tuan-tuan percaya ke tak? Tuan-tuan percaya ke tak? Tobat percaya. Kalau kita tu ahli dalam bidang tu, silakan. Sebab tu kita baca kitab-kitab ulama, dia buat yang ni kitab untuk orang awam. Hang masuk pondok, dia tak tulis baca kitab Iqna' sebab tahap hang tak sampai. Baca dulu kitab Niyatul Musalli. Hang Arab apa haram tak tahu. Fa'il pun tak tahu, yang dia tahu fa'alu tamak balas sambil lalu. Ana enta pun tertukar. Dia pergi Mekah 2 minggu lepas. Oh, baru nak jumpa ana enta, pincin. Dulu ayu. Pipi Mekah ana enta, jumpa kita kat lobi hotel. Hey ustaz, ana sampai bila? Mana aku tahu kan? Dia nak kena tanya enta sampai bila, dah ana sampai bila? Mana aku tahu kan? Bab tu tuan-tuan berubah. Zainab bang atau berubah. Baik, Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis sahih. Sampai kira apa kita? Sampai kira apa? Ikut SOP ke ikut SOS? Saya dipahamkan, tak tahulah, saya dipahamkan di Taman Seraya ni Aisyah 9.5 kan? Betul tak? Betul tak? 9.5 kan? Kita berhenti Aisyah. Tuan-tuan tak percaya SOP lah? Kuliah maghrib dekat Aisyah ya, lebih daripada Aisyah Omikron sampai. Jadi lepas kata Aisyah ni 9.5 tak tahu. Saya sami'na wa ata'na. Bukan jenis tuan-tuan samina-mina. Saya sami'na wa ata'na. Tuan-tuan nampak tu dia tulis Aisyah 930. Siapa tak nampak alamat nak mampus 2 hari lagi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata ada 4 soalan yang Allah Taala suruh kita jawab sebelum kita melangkah kaki kita sama ada ke syurga ataupun ke neraka di sana kelak. Kita nak balik nanti tuan-tuan, 2 tempat yang kita nak duduk, sama ada syurga, sama ada neraka. 2 tu ya, tak ada tempat yang nombor 3. Betul depa kata tu yang Imam Syafi'i punya zikir tu, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahimi. Dulu kami duk ngaji kuliah Arab tu, petang-petang tu kita haram tak tahu menatang apa, masa tu sebut pun tak betul. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Dulu masa duk sekolah Arab,
6.30 makan nasi di kantin, 6.45 clear, lari pergi surau nak pegang mic, nu nak sebut tu. Elah, haram tak tahu sebut nama macam tu. Habis tu baru betul tahu, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Zikir Imam Syafi'i, Tuhanku, aku rasa aku ni tak layak nak masuk ke dalam syurgamu, tapi aku nak habaq, aku tidak ada kekuatan nak menempuh azab nerakamu. Ada orang kata ni kok mana pula, syurga pun tak mau masuk, neraka pun tak mau pi, nak duduk tak mana? La haula wala quwwata illa billah. Tu yang saya kata, kalau tak tahu, jangan buat pala tahu. Nanti orang tahu, kata kita tak tahu. Kita tak tahu, kata orang tahu, kata kita tak tahu. Ya, betul. Bodoh tu percuma. Jangan tapau semua. Dengar, betul, bodoh tu percuma. Jangan tapau semua. Tinggal sama dekat anak cucu. Nanti habis nak cari mana? Bukan semua Allah Ta'ala bagi bodoh, walaupun dia percuma. Duk pergi bercakap ni apa zikir yang menyesatkan. Ulama pun tak betul. Nak duduk tak mana? Syurga pun tak mau pi, neraka pun tak mau pi. Nak duduk tak mana? La ilaha illallah. Yang ni yang diva AA duk panggil sempudal. Bisa tengok Azwan Ali, sempudal dia duk panggil tu. Tuan-tuan, macam ulama besar lah. Kita pergi jumpa tutup guru ni yang besar-besar ni tuan-tuan. Tuan-tuan ada masa pergi ziarah tutup guru besar. Tutup guru ni Allah Ta'ala pakai duk ambil aduk tinggal tuk celaru lagu kami. Hak tutup guru ni tak apa ada dah. Tinggal tuk celaru. Hak duk banyak lah tuk celaru. Celaru dia main ceramah pecah belah masyarakat. Dulu duk baca Yasin malam Jumaat elok kelain habis dah lah. Dulu duk baca kunut mayang subuh elok-elok duk semayang lah, tak mau dah. Tak main surah pasal tak mau baca doa kunut. Tak main surah pasal tak mau duduk baca Yasin malam Jumaat. Ini dia panggil tuk celaru. Payah tuan-tuan ni. Habis tak ada lebay yang ada cop capal Nabi pun nak jadi masalah. Cop capal tu kan, kadang-kadang kita pergi beli tu dia ada tu logo capal Nabi tu. Bergabuh lah kat lebay. Tu pun masalah. Apa ni? Duk pergi ambil logo capal duk tang pala. Bukankah Tok Wan Hang? Ni capal Rasulullah. Ni saya tak boleh jawab dan jawab kasar. Tapi ada agak yang duk WhatsApp saya petang tadi suruh sentuh benda-benda lagu ni. Saya ni tuan-tuan, takat-takat lepas kena Covid ni tak mau nak berkeling orang lah. Dia punya orang kata apa steam nak berkeling tu hilang. Tapi dah lepas suruh ulai, dia nak ulai. Salahkah kita duk pakai tu logo capal dekat kepala? Tu kasut tu logo capal tu capal siapa? Capal Tok Wan Hang ke? Capal Pak Hang ke? Capal bini Hang ke? Capal Rasulullah? Salah. Ha ni lebih saya ni. Ni. Ha ni logo pula. Logo Bukit Mentajam punya lebih. Salah. Tuan-tuan pula gedegung buh besar. Taman Seraya Mah. Lagi bid'ah. Nabi mendada surah-surah Taman Seraya. Hak ni kata bercakap tu biar cerdik sikit. Kadang-kadang kita geng surau. Logo surau gedegung bubuh. Adakah kita nak sujud kat surau tu? Saya nak tanya tuan-tuan, mana lagi mulia logo surau taman kita dengan capal Rasulullah? Cuba jawab. Tuan-tuan pula keluarga bubuh pak keluarga tu Ayub. Pasal pak dia nama sama dengan ketua polis negeri Johor, dia bangga. Keluarga tu Ayub. Kena? Mai pula pak mentua dia tak mau sebut pasal nama tu tak elok, Long Tiger, dia tak mau. Dia kata takat Tok Ayub tak apa. Long Tiger aku tak mau. Kita bubuh dalam ni keluarga Tok Ayub.
Mana lagi mulia dengan pergi bubuh logo capal? Logo capal pun boleh berkelain tuan-tuan. Apa orang Malaysia? Tahu lebay tak dibuka lama-lama. Rambut pun tinggal tak boleh. Tuan-tuan, kalau yang tu tak boleh, saya nak tanya tuan-tuan, sejadah tuan-tuan tu ada apa dia tu? Hak tempat sujud sejadah tuan-tuan tu ada apa dia tu? Kuat-kuat ke tuan-tuan takut ni kau Wahabi belakang ni. Nama Al-Ghazali elok dah. Sejadah tuan-tuan tu ada logo apa tempat sujud tu? Mana ada sejadah? Mas sejadah lain nak tunjuk. Mas sejadah lain Zat. Ada tak tu? Ni tuan-tuan duk sujud sejadah ni ada logo apa ni? Ni ada logo apa ni? Tuan-tuan duk sujud ni logo apa ni? Terbalik pula dah. Ni logo apa? Tuan-tuan duk sujud sembahyang tu ada logo apa ni? Tuan-tuan sujud bakat Kaabah. Tuan-tuan sujud bakat Kaabah. Ambil jadah ni buang. Nak habaq kata logo ni gambaran Kaabah ni kiblat kita. Bukan kami nak sujud Kaabah. Ni kiblat kita. Hang nak buat warna apa buatlah. Ada yang apa sejadah kosong, yang ni. Apa dia ni setakat logo ni apa dia? Lainlah kalau pergi ambil kasut lekat dekat kepiah. Pergi ambil kasut bubuh kiri kanan bubuh selotip. Saya tak tahu tuan-tuan, kita ni nak berkelain benda yang tak patut berkelain. Kita ni bergaduh benda yang tak patut bergaduh. Tuan-tuan nak bergaduh ke ya Hanana, tuan-tuan nak bergaduh ke orang selawat dekat Nabi, tuan-tuan nak bergaduh ke qunut subuh, tuan-tuan nak bergaduh ke Yasin malam Jumaat, tuan-tuan nak bergaduh ke duduk baca doa lepas sembahyang ramai-ramai. Benda tak patut bergaduh, tak payah duk bergaduh. Habis masa ni tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam suratul Asr. Apa dah suratul Asr? Tak apa tuan-tuan baca wal asri, lebih kurang lah. Cerita wal asri ni ada cerita tuan-tuan. Ada satu orang, anak dara tu imam ni lawa. Muka lawa ni, bukan muka lagu muka geng-geng apa nama. Ni apa nama matang apa ni? Matang berangan. Bukan jenis muka matang berangan ni, muka Syria. Tobik mai kok mana atas duduk kok belah pokok asam apa semua ni. Anak tu imam ni lawa. Geng-geng muda kampung tu duduk minat. Lah kali dengar kata tu imam nak cari bakal menantu, lepa pun pi. Lepa kata siapa cepat dia dapat. Tiga orang ni pun pergi jumpa tu imam tu. Kata kami berkenan dengan anak tu imam. Tu imam tu pening, dia kata anak aku ni perempuan bukan jantan. Kalau lelaki boleh nikah tiga, dia perempuan. Jadi hampa tiga-tiga main ni lagu mana? Dia kata tak apa, tu imam pilihlah yang mana tu imam kenan. Kami redha. Kami pun dah buat perjanjian. Kalau tu imam pilih siapa tak cik marah. Tu imam tu pun duk pejam celik. Okey tak apa. Lah hampa nak sangat aku test boleh tak? Siapa lulus dengan ujian aku ni, UPKK ni, kira aku ambil. Ni baru ni kan apa UPKK apa kafar tu kat duduk bubuh dalam Facebook habis. Siapa lulus tak apa. Dia berkata tak apa tu imam jangan duk tanya teruk-teruk sudahlah rukun sembahyang tu balik awal. Tu imam tak, kata imam kata tak aku nak suruh hampa hafal Quran. Boleh. Hang nama apa? Nama satu. Dia kata nama saya Anas tu imam. Suratul Nas apa yang tengok? Qul a'udzu birabbin nas. Pederah kawan derah tak dengar. Qul a'udzu birabbin nas. Tu dia cara baca tu game pendang. Malikin nas, ilahin nas. Baca jenis pendang tu. Sampai minal jinnati wan nas. Clear. Nama Anas. Tu imam kata alhamdulillah. Pelek pendang tu ada sikit tak apa. Hak tu boleh hijah. Nombor dua hang, nama saya Asri tu imam. Suratul Asr. Nama surah terus dia suruh baca. Nama sama surah tiba. Hak nombor 3 pecah peluh. Nama dia Yasin. Dia kata celaka boleh dah dia kata. Hak nombor 2 ni pun berderah wal asri innal insana lafi khusr.
Sampai watawasau bis haq wa tawasau bis sahbih. Tengok nombor 3 ni duk pecah belah. Tu imam tengok, hang nama apa? Dia kata ni cerita adik-beradik Datuk Imam lah. Awak, nama betul Yasin, tapi di rumah mak abah panggil qul huwallahu ahad kat saya. Dia kata. Tuan-tuan nak baca suratul Asr. Suratul Asr. Kan? Kadang-kadang baca wal asri pi pabih lam yakunin. Bisa juga. Pi pabih watin. Standard. Heran pasal apa wal asr panjang. Dia nak tertukar tang ujung. Jadi imam wal asr. Innal insana lafi khusr. Kemah baca Datuk Imam Mekah. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dia pikir nak tu. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Dia pun duk heran mana wa tawassaw bil haq tak mai lagi. Nak mai pada hang guna. Hak ni kan taman seraya ni. Kita baca suratul Asr. Allah Ta'ala kata apa dia? Penutup kepada setiap kali kita buat majlis, kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Tasbih kafarah, bukan kifarah. Jadi mengurusi itu sebut betul-betul. Kita tangguh dengan tasbih kifarah, tak kafarah. Tasbih kafarah, kafaratul majlis. Serupalah kita tak boleh salam. Kita bukan muhrim bodoh, mahram. Muhrim orang hak dalam ihram. Sebut betul-betul Arab ni bukan lagu Melayu. Allah Ta'ala kata pada dia, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Semua tahu. Makna dia apa dia? Allah Ta'ala nak abang. Masa manusia banyak duduk dalam kerugian. Kita cukup rugi dengan masa ni tuan-tuan. Ada masa hidup untuk buat ibadat, kita guna masa tu bergaduh benda-benda hak remeh-temeh tu. Sedar tak sedar, hatta zurtumul maqabir. Duk berkelengkeh qunut subuh, duk berkelengkeh baca Yasin malam Jumaat, duk berkelengkeh capal Rasulullah, duk berkelengkeh ya anana, duk berkelain. Sehari dua ni berkelain pula. Lagu Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Aduh. Dah elok dah orang minat dengan lagu Islami. Betul tak? Dulu orang tak orang minat dulu ekspedisi. Saya ceramah dengan ahli ekspedisi tuan-tuan. Satu masjid dekat Perak. Tu imam tu kata, saya dulu memang peminat lah kumpulan ekspedisi. Nampak sangat muhung, sebut nama kumpulan pun tak betul. Saya memang minat, dia kata kumpulan SPCD. Keras perut kami duduk tamdan tu. Nak gelak tu imam tahan, keras perut. SPCD pula dah. Orang ekspedisi dia SPCD. Biar-biar dia benak juga bagi lah. Tu dia bunyi pasal apa tu? Biar-biar dia punya Allah jar. Tukar boleh tak bunyi? Saya surau ni jam-jam masuk waktu ni. Semua bunyi jenis van air punya duk gostan. Lori air duk gostan tak air. Tik. Tak boleh tukar lagu lain ke? Boh bagi sedap sikit. Semua ambil siren lori air. Orang duk minat dengar lagu agama. Budak-budak muda lah duk minat. Dia dengar lagu Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Mai pula satu ustaz ni. Ini lagu ni syirik pula dah. Dia tanya kita sampai ketak WhatsApp. Budak-budak ni hantar. Macam mana ustaz? Saya kata dah, hangpa dengar lah. Kalau tak boleh lagu ni kami nak tengok Gemak Blue. Tahu dah haram, dia kata. Budak-budak muda ni. Kami duk dengar lagu ni elok-elok daripada duk abang haram. Baik buka Gemak Blue. Kompom dah kata haram. Saya kata jangan. Dengar. Tak ada dosa apa? Tak ada. Mau saya masuk neraka, saya tarik ustaz. Tak apa. Dekat dengar lagu ni tak ada dosa. Masalah tuan-tuan. Innal insana lafi khusr. Hak
ni yang kata ni, ramai manusia, ramai insan yang duduk dalam kerugian. Ni masalah. Rugi hidup ni duk berkelain yang tu, rugi hidup ni duk berkelain yang ni. Tu yang pertama rugi. Sedang-sedang hatta zurtumul maqabir. Tu dalam kubur dah. Allah tak ada nak buat ibadat. Dulu buat ibadat habis. Sebab apa dia? Hang punca pemecah belah masyarakat. Lepas tu saya nak abang pihak surau nak panggil ustaz-ustaz ni ceramah ni pun select dulu. Kita tak mau ustaz-ustaz yang memecah belahkan umat. Kita duk semayang elok, main media pecah jemaah. Dah lala ni duk kelengkeh jarak tu pun tak habis lagi. Yang ni jarak, yang ni rapat. Yang ni jarak, yang ni rapat. Yang nak semayang jarak dalam stadium rapat. Ada satu berada tu, dia telefon saya. Dia kata, ni nak macam mana ustaz? Saya apa? Saya duduk di stadium ni ustaz, nak tengok bola. Duduk dalam stadium ustaz, ketat. Penuh kursi. Duduk rapat-rapat. Turun stadium, pergi surau. Surau dalam stadium tu nak semayang. Masuk surau terus jarak. Sopa tuan-tuan naik ferry pergi Langkawi pun. Ni Langkawi penuh ni. Jaga jangan duk pergi kot congek. Ramai. Saya sepatut 2 malam lepas kena pergi ceramah di Langkawi. Tak kelepak pergi ramai. Ramai. Saya tanya kawan saya kot mana. Dia kata ustaz mai tengok pantai Cina ni tak nampak pantai. Nampak tapak kaki orang je. Berkenyut dia kata. Nak habak kata ramai. Saya kata hamba jaga kot congek. Dia kata congek tak tenggelam boleh jadi. Dia kata. Mai kepala air habis lepas. Tentang pergi Langkawi. Maklum pergi Langkawi, maklum. Duk nganga apa? Pergi Langkawi, biarlah. Cuti sekolah lepas lanjut lagi seminggu. Duk kelitih kot matang berangan ni. Duk berangan tak habis-habis. Pergilah berjalan tengah. Nanti paling jauh Sungai Tani dah apa? Darat pun tak ada orang dah Sungai Tani ni pun. Pergi berjalan Sungai Tani apa ni Langkawi. Tentang pergi. Pergi Langkawi. Duduk dalam JT tu jarak pangkah saja. Tu dia punya kursi tu pangkah ya. Kursi Alibaba bujang lapuk tu semua kena pangkah. Jaga SOP. Masuk dalam ferry. 600 kursi, 600 orang tu ada. Saya tanya geng hadut jaga tu saja melawak dengan depa. Kok mana dalam penuh depa pokoknya kami kerja ya ustaz. Kami kerja ya. Saya masuk tu penuh. Saya tanya budak duk jaga pintu depan tu. Saya tahu apa sikit tak? 600 ustaz. Orang 600 ustaz. Awak tak berjarak kau ni Covid tak ada. Dia kata tak, Covid tak beli tiket. Dah biarlah dia kata, selamat naik. Haram tunggu kata. Betul juga. Covid nak beli tiket habis. Selamat naik. Hak ni duk tenggak dah ni. Habis masa. Innal insana lafi khusr. Masa kita habis ke arah tu. Cek balik bila mati masa atas dunia lu buat apa? Allah Ta'ala suruh tanya. Malaikat tanya kita. Bila kita sampai saja di padang mahsyar, sebelum nak langkah masuk syurga, sebelum nak langkah masuk neraka, Allah Ta'ala tanya, suruh malaikat tanya. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umur yang Allah Ta'ala bagi hampa habis kot mana? Pergi sampai sana tuan-tuan. Nak jadi golongan mana? Nak jadi golongan innal insana lafi khus ataupun tidak? Cek balik umur lu habis ke mana? Habis ke mana maklum? Ni nak masuk tahun baru maklum. Di antara soalan yang kita kena tanya malam ni sebelum masuk pukul 12 1 minit 2021 umur aku setahun, aku habis kot mana? Rugi duk kerja berkelain. Rugi masa. Cek habis masa dekat Facebook. Habis masa dekat handphone. Duk kelebek tak ada apa. Tengok masa hidup ni habis kot mana? Habis Facebook. Masa hidup ni habis kot mana? Habis dekat IG. Masa hidup ni habis kot mana? Habis tengok Netflix. Habis. Dulu lain. Kita tengok TV ya dulu.
Berita pun tak berlaku dah lah. Nak tengok apa berita jam 8, tuan-tuan, cerita pukul 2, 2:30 kita tahu dah. Nak tunggu pukul 8? Tak ada lah. Sebab itulah berita, tinggal pembaca berita ya. Tinggal hadut baca berita, jaga kamera. Orang tak apa tengok dah, tak tahu lah. Saya berita TV3 ni saya ingat 5 tahun dah kot tak nak tengok. Nak tengok dulu tuan-tuan, dulu dengar berita pukul 7 pagi jadi 8 malam baru tahu ngomong. Lah pukul 7 jadi dekat Johor, 7 suku kita tahu dah. Long Tiger lari, tahu dah. Gang Kuala Ketih berkaduk mendak. Dan duduk rumah pondan. Oh tengok kesembang. Siapa boleh tumbuk saya punya muka? Gua sujud lu punya kaki. Polis liga duduk rumah pondan. Mau tengok kesembang tu. Bagi kita ni takut polis lari duduk rumah pondan. Allah Ta'ala nak tunjuk tak apa hari. Tak apa hari tuan-tuan. Tengok gaya duduk main kungfu. Kita kata ni mau rajang tengah belakang mengeliat kita. Lari duduk rumah pondan. Batu sembang ada kemas sangat. Bagi ada hun sama. Simpan sikit. Dia sembang ni. Buat tak lari duduk rumah pondan. Kalau polis pergi tangkap dia duduk dalam rumah ketua gangster. Kita tengok pun kita boleh tabik lah. Betul tak? Kita baca-baca Long Tiger ditangkap di rumah Castello. Kemai dah. Dengar. Ditangkap di rumah Tailong ke? Betul tak? Di rumah King ke? Ni rumah pondan. Allah. Tuan-tuan, kemas tuan-tuan bisa dengar cerita Pak Mat Tinju. Saya dengar cerita Pak Mat Tinju. Saya dah dengar noh. Pak Mat Tinju ni dia duduk ke belah kami ni lah kot dia noh. Orang tua cerita saya pun tak tahu. Sembang terah lah. Nak pergi lawan tinju lagi seminggu. Duk sembang kot dalam kampung ni. Dia berkata macam mana Pak Mat? Hampa pergi pesan dekat anak lawan dengan aku tu. Sebelum nak masuk gelanggang tinggal wasiat saya siap. Pak Mat Tinju ni. Dan dia ni ada pengikut fanatik. Jenis mangkak tak ada ni buat apa lah. Ada 3 orang fanatik Pak Mat Tinju ni. Orang kata mai lah Pak Mat kita belajar ni kena ni training apa nak lawan. Training tu budak-budak bodoh. Hang sembang siapa? Mai time nak lawan mai nak game tani. Tahu game tani duduk dulu ni. Aduk kandang guni beras tu. Guni padi tu halui tapi yang aduk main tu. Pak Mat tengok halui. Allah. Dia kata nak lawan tu pun hari lawan tu. Mai kawan tu pun buat lekeh apa tu. Pak Mat dia pun jalan-jalan duduk jengkel muka. Allah, dia kata nak lawan dengan aku pun jengkel setengah yang muka. Hak game fanatik duduk bawah tu lepas kata budak tani ni sekali. Aku perasan 2000 yang Tok Mat bagi balik. Dia kata, fanatik ni. Masuk lawan. Budak-budak fanatik kata mampu dah tani ni, mampu dah. Hang kena dengan Tok Mat pong. Elok loceng bunyi, dia tumbuk tak kena. Hak budak tani tu bagi bawah dagu tu melelong. Duduk tu. Hak 3 orang bawah tu kata apa? Saja dia bagi tu, nak bagi syok. Padahal Pak Mat ni kok mata ni veng bulan 3 biji dah lalu ni kata. Habis jenis fanatik bawah ni. Tak ada apa, tu saja tu dia nak bagi budak tani tu seronok dia kata. Duduk lagu tu. Pengadil tanya Pak Mat macam mana? Dia kata monti dulu dia kata. Bintang saja dia ikut mata. Ketuk tak ada nan buat apa, ketuk dah. Masuk round kedua. Duduk pung. Dia kata hak trik ni mampu. Tok Mat dia tak bagi dah can. Hang tengok tu, dia Tok Mat pun dia bagi tu. Dia buat lagu tu dia punya kuasa nak keluar tu dia kata. Tumbuk tak kena, hak tani tu bubuh tau ni. Lena terus. Tu hak yang game tani tu pula mai tanya ni kok mana tu Lena dah Pak Mat apa? Tu dia rehat, dia saja tu, rehat.
Mengadil bilang habis 10 tak mekik dah. Angkat boh lain bulan pi. Hak kata penalti ni tuan-tuan, dah Tok Mat masuk dalam bulan tu, sepatut hampa diam sudah. Depa mai duk sembang, depa kata tu pasal geluk tu dia tebal sangat tu, dia punya kuasa tak keluar dia kata. Ha? Salah geluk tu pula. Lebih kurang ni sembang terus, lelai polis dikan rumah pondan. Lebih kurang ni. Jangan duk sembang terus sangat. Belum. Habis masa. Bila malaikat tanya umur habis kok mana, bila Allah Ta'ala tanya umur habis kok mana, habis tak tahu. Umur ni tak tahu. Umur ni tak tahu tuan-tuan. Duduk atas dunia ni seronok. Sebab tu Nabi SAW cerita tuan-tuan. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Lais As-Samarqandi dia sebut. Nabi cerita apa dia? Nabi cerita bumi ni setiap hari dia akan berseru sebanyak 4 kali. Bumi ni. Kita tak dengar lah tuan-tuan. Oi, maklum kita tak dengar lah. Pasal Allah Ta'ala hijabkan mata kita. Nabi kata setiap hari bumi ni berseru sebanyak 5 kali. Nabi kata 5 kali dia berseru. Yang pertama bumi ni kata apa dia? Seru ni bahasa KL lah. Kalau kita kut Kedah ni 5 kali dia duk keluar. Keluar kita tapi kita tak dengar. Duk keluar kita. Bumi kata apa dia? Yang pertama bumi kata, "Hei anak Adam, sekarang kamu duduk di atas aku, berjalan kamu anjak aku. Kamu kena ingat satu masa kelak kamu akan berada di dalam aku. Hari ini hang duduk di atas aku, satu masa kelak hang akan duduk di dalam aku." Ni yang pertama seruan bumi setiap hari. Ni bukan cerita bukan-bukan tuan-tuan, dalam kitab Tanbihul Ghafilin cerita hadis Nabi. Yang kedua bumi seru ni apa dia? Bumi seru yang kedua, "Hai anak Adam, sekarang kamu seronok bergembira di atas aku. Kamu kena ingat wahai anak Adam, satu masa kelak kamu akan bersedih di dalam perut aku. Sekarang kamu seronok, kamu duduk dengan isteri, kamu duduk dengan suami, kamu duduk dengan anak-anak, seronok atas muka bumi ni. Boleh berjalan sana, boleh berjalan sini, boleh bercuti sana, boleh bercuti sini, seronok. Boleh shopping kat sana, boleh shopping kat sini, seronok maklum. Tapi bumi kata apa dia? Kamu ingat, satu hari kelak kamu akan duduk dalam perut aku. Seruan yang ketiga bumi kata apa dia? Hei anak Adam, sekarang kamu makan makanan yang enak-enak di atas aku. Suatu hari kelak kamu akan jadi makanan kepada ulat-ulat di dalam perut aku. Ini makan sedap. Plan dah malam ni nak makan apa? Shell out. Plan dah malam ni nak makan apa? Nasi goreng seafood. Plan dah malam ni nak makan apa? Macam-macam. Tapi bumi kata makan. Lah kamu duduk atas aku, kamu makan. Akan main satu masa kelak kamu duduk di dalam perut aku, kamu akan jadi makanan kepada ulat-ulat. Yang keempat, bumi kata apa dia? Seruan bumi yang keempat kata apa dia? Hai anak Adam, hari ini kamu duduk berseronok dengan teman-teman kamu di atas dunia. Duduk dengan kawan-kawan atas dunia ni seronok, maklum seronok. Pergi bersana jumpa kawan, mai sini jumpa kawan. Tapi kamu kena ingat wahai anak Adam, ketika mana sampai satu saat kamu akan duduk kesunyian seorangan di dalam perut aku. 4 ni bumi akan sebut setiap hari. Hari ini hang seronok duduk dengan kawan-kawan. Boring duduk di rumah, WhatsApp kawan, ajak keluar minum kedai mamak lah, ajak keluar minum kedai petani lah, ajak keluar minum kedai apa nama Pakistan lah, keluar. Tapi satu saat kelak kamu akan kesunyian, kamu akan keseorangan dalam perut aku wahai anak Adam. Satu tuan-tuan nak ajak siapa teman minum? Nak ajak kawan mana teman minum? Fikir-fikirkanlah. Tuan-tuan nak suruh siapa?
Malaikat mai. Ambil rehat tak malaikat. Jom pergi kena mamak dulu. Dia kata tarik apa. Teruk dia kata. Boleh nak cakap lagu tu dengan malaikat? Dia cakap lagu tu dengan malaikat. Dia ingat malaikat ni tentang dia kencing. Dia ingat malaikat ni tentang dia bohong. Ada orang nak bohong malaikat. Hidup tak pernah main masjid. Duduk perhabis masa dengan handphone dia. Hidup perhabis masa dengan handphone dia. Tiba-tiba sakit. Tu imam dengan geng-geng masjid pun main ziarah dia. Tu imam main tengok kata hang ni jadi kok mana ni. Tak tahu tu imam sakit. Tak tahu nak abang ni. Napah mentak apa nak elok dah. Hang kena covid dah. Tak ada. Biar rojoh hidung tak ada apa. Rojoh mulut tak ada apa. Dia duduk penat. Tu tak tak. Hang ni ada masalah jantung kot. Ada. Cakap tak keluar suara. Ada. Tu imam tolong buat ayat sikit kat saya. Saya tak tahu jadi ikut mana. Tu imam kata aku nak buat ayat apa hang surau. Tak nak pergi masjid. Tak nak sampai. Kumbuih masuk dalam tangki rumah hang pun tak lega. Dia kata jenis hang ni. Tu imam kata aku nak pesan dah sebelum hang tu imam ni pun straight the point. Tu imam ni aku nak pesan kat hang lah sebelum hang jalan ni hang tobat banyak-banyak lah. Aku risau lah hang, aku risau. Kedai kok hang duduk depan. Masjid tak nak sampai. Pak hang dulu boleh gagah kedai kok duduk depan, bayang pun sah pertama. Pak dia ni. Kedai kok pun dia pergi, masjid pun dia pergi. Hang ni aku susah hati ni. Tak ada apa orang buat kenuri apa haram tak nak sampai. Aku susah hati sungguh tengok hang ni. Aku lemah perut tengok hang ni. Tok Imam kata. Ni aku nak pesan dekat hang ni. Sebelum hang jalan ni bertobat banyak-banyak lah. Arwah pak menakan aku duk penat-penat lagu hang wiak lagu tu petang tu. Hang nak jawab apa? Kalau malaikat mai tanya dalam kubur man rabbuka, hang nak jawab apa? Wa man nabiyyuka, nak jawab apa? Mak hang tak boleh jawab, dia tiba hang mampu. Bila dia dengar mampu itu pusing kot dalam telinga 6 kali, mampu. Dia kata mampu sungguh dah aku. Nak jawab apa ni? Habis tu imam balik dia panggil anak dia 3 orang. Panggil anak dia 3 orang mai dia nak wasiat. Dia kata anak-anak mai abah nak wasiat kat hangpa ni. Ada apa abah? Tak sat tu imam mai, tu imam duk pesan kat aku dah pesan ni. Aku pun duk fikir mai mau tak bersiap ni mampu. Lah papi belilah kain kapan, buku tahlil, pen marker. Abah nak buat apa abah? Hampa pergi beli sudah. Dia pun pergi beli balik mai bagi kat pak dia. Pak dia kata tengok tam penjuru tu elok hang tulis siap-siap soalan kubur dengan jawapan. Awak abah, mau malaikat tanya aku boleh jawab dia kata. Anak pun sami'na wa ata'na. Tulis tak kata apa soalan jawapan. Habis tulis dia abang ni pak siap dah. Pak dia kata ni abah nak wasiat dah. Mak pak mati hampa nak bungkui apa hampa guna kain ni. Tapi hak bucu ni habak dekat geng tu lipat kok mana pun pitak tanah dah. Awak abah senang mak dekat tanya aku buka boleh jawab. Dia duk ingat nak bohong malaikat. 3 hari lepas tu mati sungguh. Masin mulut tu imam. Mai tanya orang nak kapan duk kelang kabut anak ni terlupa nak pesan nak tu. Geng mani mayat bungkui hak soalan dengan jawapan tu lepas hujung kaki. Lepas hujung kaki. Masuk dia buatan dalam kubur malaikat mai tanya man rabbuka. Dia pun buka made in China. Tiba tu weh. Dia nama biduk tanda dah. Tuan-tuan ingat beli dia lagu tu ke tuan-tuan? Dia ingat jadi cerita kartun lagu tu ah. Ha nak pergi kencing malaikat kau dalam tu ingat cerita kartun ke kubur ni. Ni bukan cerita kartun. Tak ada tuan-tuan. Kubur kata hari ni hang duduk atas aku, jaga mai satu masa hang duduk dalam perut aku, hang mampu. Umur hang habis kok mana waktu hang hidup ni? Umur ni habis kok mana dalam hidup ni Pak Long? Cek balik. Innal insana lafi khusrin.
Illal ladzina amanu, kecuali yang tak rugi itu orang beriman. Yang tak rugi ni siapa? Orang beriman. Wa amilus salihat, menyibukkan diri mereka dengan amal saleh. Hak ni nak kena buat 2022 ni. Tanam azam. Apa dia? Macam-macam lah azam tuan-tuan, hak gemuk nak kurui. Jadi saya kata tadi, bubuh dalam Facebook, azam nak turun 30 kilo, tentu naik 30 kilo, bukan turun. Kedarah sampai tak berhenti. Nak ku ikut mana tuan-tuan? Ustaz mai ceramah pun dia berkata malam ni kita berkat-berkat pi lah nah, surau kita ni, walaupun tuan-tuan duk kalut kenuri ni, kita pi lah. Ustaz Usam makan mai. Dia tak tanya Ustaz Usam tu nak sampai pukul berapa, nak ceramah tajuk apa tak. Jamuan ada jamuan. Jamuan ada jamuan. Ni bukan Taman Seraya ni tak? Nak. Ni bukan Taman Seraya mah, ni Taman Lohan mah. Jamuan ada jamuan. Ada insya-Allah, ada insya-Allah, ada insya-Allah. Kita bukan buat jamuan. Jangan lekeh-lekeh yo. Tuan. Cukup rakyat Malaysia ni bak makan tuan-tuan, nombor wahid. Inilah cuti sekolah, kenuri saja. Hak nikah. Hak tak nikah, nuri sunat. Kita tengok-tengok sunat cucu dengan Tok Wan. Hei, ikut mana? Sunat cucu Tok Wan repair, dia kata. Lama sangat Tok Wan pun, hak benar tu pun teteh jatuh pula kelebek, dia repair balik Tok Wan ni. Ni, kunuri sunat saja saya hari ni. Sunat 3. Tak ada kahwin, sunat. Tengok bila sunat Tok Wan kalut. Kalut cucu ni kot ni panggil bomba. Duk jurih pula bomba kata air habis lagu tu lah. Duk jurih budak ni. Hampa ingat kami ni duk pergi berkawat-berkawat balik duk jurih budak-budak nak sunat lah. Kami ni nak kena pergi padam api. Dak tugas sampingan bomba jurih budak-budak sunat. Layanlah bomba pun. Bagi budak seronok. Oh jurih Tok Wan ni yang kalut kepung. Tok Wan kalut. Ni malam ni tidur Tok Wan kalut. Duk main duk berselok, duk berubat Tok Wan. Tak menentu relax. Menentu relax. Tok Wan tidur malam 4 kali mengkit, duk main duk suluh. Takut bentan dia kata. Pe cucu pun rasa tak lesa Tok Wan duk kerja jeluh, tengok telur sehari berapa kali. Malam mangkit pergi satu duduk suluh. Cucu tidur kat ruang tamu. Tutup lampu ruang tamu, tok buka lampu dapur duk menyala samak-samak. Pak budak tu lena tepi. Menantu. Tok Wan dia kerja duk cek ubat. Duk sapu minyak tu. Duk pakai terselek ada menoreh tu. Terselek menoreh tu. Duk tandai tu. Datuk tutup lampu ruang tamu. Lampu dapur pun nyala sama-sama. Tok Wan ni guna lampu duk menoreh tu. Pak buka duk main tu. Dengan Tok Wan pun mata kelabu. Selak-selak kena kain menentu. Suluh. Terkejut Tok Wan. Dia kata tak sat tak ada rambut ni penuh pula dah. Dia kata. Kalut Tok Wan tu. Betul tak? Kenuri saja lah ni. Hak yang nikah. Hak yang sunat. Memang tengok rumah dia ni apa pun tak ada. Budak sunat pun tak ada. Nak nikah pun tak ada. Tapi nak buat kenuri. Habis tak tahu buat kenuri kesyukuran. Janji kenuri. Oi orang Melayu tu azam nak turun 30 kilo kok mana. Ha tuan-tuan. Nak turun 30 kilo kok mana azam. Tak apalah azam tu satu. Yang kita kena letak juga azam ni apa dia? Azam nak tambah amal ibadah, amal saleh pada tahun depan. Ya Allah, panjangkanlah usia aku ya Allah. Bagilah kesempatan aku, panjangkanlah umur aku ya Allah. Tak mau buat apa dah. Aku nak masuk tahun depan ya Allah. Aku nak pegang Quran lebih banyak, lebih lama daripada duk pegang handphone. Aku nak pegang tasbih lebih banyak daripada pegang Quran ya Allah. Azam kita tahun depan. Tu soalan yang pertama. Nabi kata hangpa kena fikir, hangpa nak jawab kok mana. Allah Ta'ala bagi umur ni.
Jangan duk bangga ya umur panjang. Saya alhamdulillah saya 70 dah. Alhamdulillah apa pun tak kena. Cik manis tak kena, darah tinggi tak kena apa, alhamdulillah. Lagi pagi duk cek gula ni kira clear tak? Clear alhamdulillah. Tak start terus dia baca tak 5.3 clear tak clear. Hak sama umur dengan saya ni banyak dah tak meter tak boleh baca. Cik Encik manis bagi tung. Meter mesti tak keluar nambut. Makna gula dia nambut ada dalam meter tu tak boleh baca. Ting pam gila babi dia kata tinggi tak boleh baca. Saya alhamdulillah 5.3 clear. Tak ada penyakit apa belum? Tak ada ustaz. Sihat cara muda. Orang lelaki. Kita kata macam mana Pak Long? Tahiyat boleh mengucap elok. Dia tak faham. Ni orang lama dia tahu. Tahu tahiyat boleh mengucap. Kan kita duk tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia kata elok lagi. Mau sampai innaka hamidun majid duk lagu tu tak payah duk sembang dah. Sampai innaka hamidun majid duk lagu tu. Dia kata alhamdulillah. Ni duk kira nak nikah. Kira nak nikah. 70 kira nak nikah. Itu main jumpa saya tak cukup 200 nak nikah. Main minta saya. Dia kata malu nak kena minta juga. Dia kata habis kikih tak cukup lagi 200 nak nikah. Saya kata saya nak kena bagi. Allah bagi tak. Duit aku habis hang seronok. Sama-sama bagi 200 tubuh dalam bukit turis tak mutu. Terima kasih minta dan. Saya kata kalut no. Dia kata pulun dia kata nak nikah dia kata. Janda umur 38, dia umur 70. Saya pipi saya pemati enjin motor dia. Dia kata Pak Long ni nak nasihat sikit lah, nak peringat awak nikah lah Pak Long, tapi jangan duduk pulun sangat, takut mati dalam gear. Motor mau mati dalam gear, nak change gear cukup teruk kan. Banyak dah duduk pulun mati dalam gear. Sihat tak ada apa. Tanya dia Pak Long sihat, mata clear tak spek mata tak payah nak boh umur 70 clear. Kita baru 30 spek mata kena boh dah. Mai 40 di kuih tebal, mai 56 cermin tu sama tebal dengan DVD jalan. Punya rabun. Pi surau malam tu terlupa pakai. Pi dengan bini dah balik dengan bini orang. Pak Long ni dah. Mata clear. Isap rokok pun tak batuk. Dia kata mau rokok sendiri dia batuk juga. Rokok orang tak batuk langsung. Elok sedut. Mau rokok beli sendiri dia batuk juga. Tutup rokok orang tu lancar. Tanya dia Pak Long sehari berapa ayat Pak Long baca Quran Pak Long? Dengan duk kira sihat dah. Sehari berapa kali selawat Pak Long? Sehari berapa kali Pak Long istighfar Pak Long? Sehari berapa kali Pak Long tasbih, tahmid, tahlil, takbir memuji kemahabesaran Allah Pak Long? Ni azam kita tahun depan nak tambah amal ibadah. Tu soalan yang pertama Nabi kata hamba kena fikir. Nabi habba awada. Nu nak tanya sana, mana ada tuan-tuan lagu Islam ni habba awada. Soalan bocoklah nak dijawab di akhirat tu. Yang kedua Allah Ta'ala nak tanya apa dia? Allah Ta'ala nak tanya yang kedua Nabi kata wa an ilmihi fima amila fi. Allah Ta'ala nak dengar jawapan yang kedua. Ilmu hang ke mana hang beramal? Ilmu agama of course. Kuliah tiap-tiap malam. Tu saya tengok tang mana Azat ni apa ni poster ke apa tu jadual di luar tu. Banner tu kan. Ada jadual tu muka-muka ustaz, bukan muka-muka wanted. Tu muka-muka ustaz kat banner tu. Dia nak kata tak tu geng-geng long tiger dah. Tu muka-muka ustaz. AJK surau kadang-kadang nak buat kuliah pun segan. Nak panggil ustaz mengajak pun segan. Tak buat lepas hingar, nak buat malu kat ustaz. Pasal apa? Malu ustaz. Kadang-kadang bilang tak ustaz ramai daripada anak murid. Duk bilang jadual.
kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, ceramah, bilang-bilang sebulan ustaz ada 57 orang. Hak duk main mengaji 15 orang. Ramai ustaz pada orang. Betul? Malam ni ramai ustaz ceramah perdana. Duduk penuh, luar dalam. Comel kuliah bulanan ke mingguan. 15 orang tu. 15, 5 duduk tu. Tak macam menatang tu baru 15 minit. Macam dia duduk pergi tanggung bunyi baja. Ustaz tu orang kata yang jam ni haram tak bunyi-bunyi lagi ni. 5 tinggal 10. 10 pula dah 13 orang tu kenci manis. Hak 13 tu kenci manis belakang. Hak minta tak boleh baca. Keluar masuk jamban satu. Duk beratur. Kecepat lagi. Jenis 13 tu dia duduk ke ujung tinggal 2 depan. 2 ni yang tak lena. Terang ustaz kat 2 tak lena ni pun tengok lagu tak faham. Bebeh mengajar tengok tak lena tu pekak. Ada 2 depan dia tu pekak. Cerita orang pekak ni tuan-tuan, saya kena di Penang mengajar satu masjid. Mereka kata Ustaz Pak Long tu dia peminat setia Ustaz. Saya kata siapa? Kuliah Ustaz dia mai. Setiap bulan ni kuliah Ustaz dia mai. Kuliah orang lain dia tak mai. Dia duduk tepi masjid ni. Rumah dia dekat-dekat kampung ni. Kuliah Ustaz dia mai. Saya pun pergi salam dengan dia. Saya kata Pak Long. Mereka kata Pak Long kuliah saya duduk mai nak. Dia kata betul. Pak Long minat saya lah. Tak. Hang yang mengajak aku dengar, orang yang mengajak aku tak dengar. Dia kata pekak. Dia kata hang yang mengajak aku dengar, orang yang mengajak aku tak dengar. Lepas tu saya duduk derah tu jangan duduk ingat. Ada golongan yang saya nak kena raih. Ustaz tu mengajak atas lena tu pun tuli dua. Kesian tuan-tuan. Mailah mengaji, jangan duk kira ustaz mana ustaz mai. Kalau tak faham pun mai. Dia kata kami bukan tak mau pi ustaz. Kadang-kadang tak faham dia nak abang apa. Musim. Tak tahu dia nak abang apa ustaz. Kadang-kadang kita tanya soalan, suruh jawab soalan tu pun rata berjalan. Musim kok ni, dia musim kok ni, dia musim kok ni. Tak tahu. Pak Long, habis tak ada pun Pak Long dapat rahmat Allah. Duduk dalam majlis ilmu ni Pak Long. Boleh rahmat Allah. Allah Ta'ala nak tanya ilmu yang hang ngaji dulu, hang beramal kok mana? Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullah sebut Allah Ta'ala ni bila dia nak membinasakan hamba, dia nak hukum hamba, dia bagi 3 tanda. Tuan-tuan nak tahu Allah Ta'ala sayang kita ke tak Pak Long Di antaranya 3 tanda. Kita ni nak termasuk geng yang benar ke, geng yang baik ke, geng yang celaka ke Pak Long? 3 benda. Sebab tu kata ulama, Allah Ta'ala bila dia nak binasakan seseorang hamba, dia hukum hamba tu dengan 3 perkara. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, Allah Ta'ala bagi apa dia? Allah Ta'ala bagi dia tu ada ilmu, tetapi dia tak beramal dengan ilmu dia. Ada ilmu, tapi tak beramal dengan ilmu dia. Hak ni kita tak mau duk main mengaji, duk main dengar ceramah, tapi tak beramal dengan ilmu. Na'udzubillahi min. Ada ilmu, tapi tak beramal dengan ilmu tu. Tak mau. Kita mengaji, kita nak beramal. Kita faham, kita nak beramal. Kita tahu, kita nak beramal. Jangan duk bangga kita mengaji, tapi beramal tak dengan ilmu yang kita pelajari. Allah dia nak binasa, dia bagi kawan tu ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmu dia. Yang pertama. Yang kedua, dia bagi berkawan dengan orang-orang soleh tapi tak ikut jejak langkah mereka. Kawan dengan orang-orang baik, kawan dengan orang masjid, berkawan dengan orang syura, berkawan dengan ustaz tapi perangai tak macam ustaz, berkawan dengan tok guru tapi perangai tak macam tok guru, berkawan dengan orang soleh tapi tak ikut jejak langkah orang-orang soleh. Jangan duk angguk ya, kena faham. Kawan baik ombu,
Duk dalam grup tu sahabat syurga. Padahal neraka belakang. Ada dalam tu. Tulis tu grup tu, til jannah. Sahabat syurga. Apa dah teman syurga ke bubuh lah tu. Grup tu kat masuk. Duk share ke Mak Melu. Tak guna tuan-tuan. Saya keluar grup banyak dah yang muda. Dia duk hantar ke Mak Melu. Saya kena kali dalam surau. Dalam masjid celaka, saya ingat main mati tu. Berhenti main Allah. Saya baru balik kuliah. Tengok saya nak jamak sampai masjid tu. Masjid ada dalam masjid tu pun jalan kampung tak. Berhenti main. Ada mujuk, ada 5 orang main Allah tu. Tengok saya pun habis main sunat tu, duduk kat belakang tu. Duduk kelebek telefon ni lah, nak silent. Tengah silent, grup elok dah. Grup sahabat syurga. Tu yang saya kata sahabat syurga. Dia pun buka. Dia berkata, hayati video ini. Rasai derita mereka. Saya ada ingatkan apa berlaku di Palestin pula. Buka tuan-tuan gamak singa duk merau, tapi bunyi yuk ya. Volume kita dah tinggi melompat pun kat tangan guna buat macam mana. Kita bertekan lock, dia duk bunyi juga. Lah kali tekan mati. Pecah peluh. Tu imam tu masa tu dia duk baca tahiyat. Habis Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Dia beralih belakang. Tengok video apa Ustaz? Haram saya kata. Buka duk pergi terang pula. Dak tu imam ni celaka buat ni. Dia kata saya kena dah itu Ustaz. Saya kena dah. Kena tu masa duk tunggu nak cucuk vaksin tu. Dia kata tu imam siapa hantar? Cucu dia kata. Dalam grup keluarga cucu hantar lagi tak guna cucu imam ni. Kita buka duk yuk ya. Lah kali dia kata nah ada cucuk tu memang mati dia kata. Cucu pun dia kata celaka cucu. Berkawan dengan orang baik tapi tak jadi baik. Berkawan dengan orang saleh tapi tak jadi saleh. Ini masalah. Yang ketiga kata Imam Ghazali, Allah Ta'ala nak binasakan kita. Dia buat apa yang ketiga maklum. Dia buat apa dia yang ketiga maklum. Dia bagi kita ni buat amal tapi tidak ada keikhlasan. Allah. Dia bagi kita beramal tetapi dalam amalan tu tidak ada keikhlasan. Na'udzubillahi min. Minta maaf saya nak sebut. Kita tengok banjir yang Allah Ta'ala uji di Selangor, Allah Ta'ala uji di Pahang. Lah ni Allah Ta'ala uji pula rakan-rakan di Terengganu dengan Kelantan. Hak berlaku di Selangor ni luar biasa. Tak ada siapa pun nak jangka Shah Alam tu tenggelam. Shah Alam tenggelam. Bukan biasa-biasa Pak Long. Bukan biasa-biasa. Ada sukarelawan kita pergi satu rumah nak pergi cuci, tengok selut teriak. 3 hari duk skop selut tu tak ada apa. Pakat turun lah. Saya puji. Hak NGO turun. Hak perseorangan turun. Sampai orang dah mula kata Malaysia ni mau tak ada orang politik pun boleh hidup rakyat. Betul tak? Mau tak ada orang politik pun boleh hidup. Ada ni menyemak lah kau. Turun. Cuma saya nak minta bila turun ni perbetul niat elok-elok. Bukan untuk konten Facebook. Bukan untuk konten IG. Bukan untuk konten TikTok. Yang ni saya tak mahu tuan-tuan. Kita turun bertolak daripada rumah, tinggal 2-3 hari, kita sampai sana tu nak buat apa? Adakah kita pergi guna penderitaan orang sebagai konten sosial media kita? Minta maaf saya sebut. Betul ke tak? Turun duk skop 3-4 kali nak buat konten. Pegang mata dia kamera 20. Selalu
Tadi kita tanya dia pasal apa? Tak cicak. Hak ni pun geng long tiger juga, tuan-tuan. Orang suruh hampir cuci selut, bukan cuci tak cicak. Habis hari sekolah tak cicak ya. Tak kata-kata apa? Tuan-tuan gelak dia apa? Tu nak kata kat anak Harun lah tu. Tak, no. Saya tak kata-kata apa? Betul ke tak? Betul tak maklum? Betul. Apa yang betul? Maklum tak cicak di rumah. Maklum semua guna water jet kan, maklum ambil nyapu dan sapu. Apa? Ni geng faham, geng Penang dia bagi musibat ni aku ni. Saya habis ceramah di Penang, dia kata apa punya musibat duk ada ni ustaz. Ni dia geng Penang punya nak marah. Geng Penang jangan. Dia leher. Saya habis ceramah satu surau, saya sampai lewat pengurusi duduk tunggu depan surau. Kita jam dekat jabatan jam. Sampai ustaz ni pukul berapa dah ustaz? Kita pun minta maaf lah terlewat sikit. Ni yang dikatakan musibat geng Penang duk kata ni. Jangan guna derita orang sebagai konten sosial media hang. Saya ulang. Jangan guna derita orang sebagai konten kepada sosial media. Setuju ke tak? Maklum ni dah lah sedih rumah selut masuk. Maklum ni dah lah sedih harta benda dia lingkup. Hang boleh panggil duk berlakon untuk nak rakam konten hang. Kita bawa barang, habak ni barang, tuan-tuan bagi sumbangan dekat kami punya NGO, ni barang kami bagi, cukup lah. Suruh pula orang duk berlakon ni. Geng orang dah lapar, tuan-tuan. Baru ni saya tengok satu depan cerita, lapar. Pakat duk pegang nasi dah. Mana dia kata, jangan. Tunggu menteri mat. Ha ni pun menteri musibat. Ni mula ni. Saya besar tuan-tuan ceramah saya hangat. Pam bagi saya senak-senak saya bersila atas meja. Saya tidak mau kejadian tu berulang malam ni. Makan dah makan. Lapar ni. Larat duk tutup ayam kosong tu sampai sejak. Ni orang dah lapar, duk pegang nasi, nak makan, ni nak suap. Kami lapar. Dia berkata, sabar, nasi tak balik. Pasal apa? Menteri nak mai. Apa ni tuan-tuan? Minta maaf, saya tak boleh terima benda ni. Mai pula orang pekat duduk atas bumbung, mai nak selamat, yang bot hang tu penuh. Tuan-tuan tahu tak, borang nak jadi menteri, dia kita nak jadi menteri, dia ada tu syarat kelayakan dia. Kita nak kerja kan, tuan-tuan bisa tengok tak, Mi nak pergi cari kerja, Doremi dia baca kan, antara dia punya syarat-syarat tahan maki. Dia kata aku boleh tahan. Tu Mi nak pergi cari kerja, tuan-tuan tak syarat jadi menteri apa dia? Syarat utama, kalau kita nak kerja lain, kelulusan. Hang ngaji mana? Tak, lepas tak, bodoh. Syarat pertama bodoh. Ada nota kaki pula, bodoh tu pun ada dua jenis. Yang pertama bodoh boleh bawa bincang, atau bodoh tak boleh bawa bincang. Kalau tuan-tuan bodoh boleh bawa bincang, tak boleh jadi menteri. Syarat nak jadi menteri, bodoh tak boleh bincang. Minta maaf lah tuan-tuan. Saya lama dah tak pernah duk kacau orang. Tapi bila saya tengok ni, apa ni? Orang dah lah duduk atas bumbung 24 jam. Kawan saya, tuan-tuan, ustaz,
Duk kerja Jabatan Agama Islam Selangor je Baru ni dia cerita, dia kata entah doa lah nak buat loan apa beli rumah. Saya kata alhamdulillah, mudah-mudahan rumah yang Allah Taala berkat. Dia kata beli rumah, lepas tu nak buat loan pula, personal loan sebelah 180,000 renovate rumah. Buat kitchen cabinet, buat yang nu, pasang wallpaper, pasang ceiling baru apa semua. Dan duduk seminggu tenggelam. Habis ceiling-ceiling ni luruh, tinggal besi. Wallpaper jangan cerita, perabot jangan cerita. Tinggal bumbung Reta baru pergi ambil pagi tu. X70. Tak ada nak koyak plastik esok terapung. Bini beranak, anak nak buat dua, duduk dalam pantang, mak mentua ambil teman. Ayah naik, bini pun ragas naik bumbung, anak dalam pantang tuan-tuan lena atas bumbung. Tuan-tuan bayang kalau kena tu kita, tiba-tiba menteri yang nak main tolong ni buat penuh. Mau takkan anak main babai buat mini lo, hang balik lah. Ni saya kata jangan guna derita orang sebagai konten sosial media hang. Saya ulang, jangan guna derita orang untuk konten sosial media hang. Orang politik ni saya nak pesan dah ni, ada live macam ni. Saya nak pesan kat orang politik, buat kerja tu jangan fikir untuk kredit politik kita saja, fikir akhirat dah sama. Setuju? Fikir akhirat sama. Tolak ayat 3 kali, pakat duk kena ambil gambar berapa kali? Makcik lagi, makcik Mai, saya tolak ayat. Makcik Mai duduk kat Datuk Seri tu, makcik tengok. 6 kali berlakon, tolak ayat 3 kali ya. Hak orang tengah sedih. Hak orang tengah derita. Ni bukan politik, ni bukan politik nah. Ni bukan politik nah. Saya bukan kata-kata apa-apa. Saya terima semua. Hak Insta famous tak Insta famous. Kira orang nak buat video ya. Minta maaf saya sebut. Sudahlah hang pengguna orang lain, pengguna ni orang tengah derita ni. Orang ni dan kan nak fikir untuk hang. Duduk nak suap makan, makcik tu nak suap makan, nudia kamera bepak tu suap makan. Apa ni tuan-tuan? Kita dah hilangkan nilai kemanusiaan ni. Kerana politik, kerana populariti, kerana nak kerana nak view, kita hilangkan peri kemanusiaan. Orang tanya Ustaz pi, saya pi. Satu gambar saya tak apa. Saya hanya bubuh, ni dia saya bagi sumbangan orang. Ni dia, apa yang orang bagi ke saya hantar. Buat apa nak bubuh gambar kita ada skop tanah? Hang nak kerja ni Allah Ta'ala nilai ke hang nak orang nilai? Pakai ada komen bawah, oh bagus. Awak orang ni, dengan kerana komen dekat Facebook hang ni, nak melayakkan hang masuk syurga Allah. Kerana jutaan orang view hang punya gambar ni, video ni, hang nak jadi muslim masuk syurga Allah. Ni duk kena serangan jantung. Ni tuan-tuan, Imam Ghazali kata, Allah Ta'ala nak binasa hang, dia bagi hang buat amalan, tapi dia tak bagi keikhlasan. Tuan-tuan baca dalam Al-Quran, bila kita buat amalan tidak ada keikhlasan, haba'am mansura. Bisa dengar ayat ni? Haba'am mansura, macam debu yang berterbangan. Debu kita ambil penuh kat tangan, mai angin terbang habis. Sebab tu tuan-tuan jangan rosakkan amal ibadah kita dengan menatang ni. Jangan rosakkan amal ibadah kita dengan menatang ni. Yahudi buat menatang ni untuk merosakkan kita. Kita jangan guna menatang ni merosakkan amal ibadah kita. Padan patut. Padan patut dia. Pergi mayang Jumaat. Kita nak perak. Alhamdulillah.
menjadi tetamu Allah pada hari ini, mendengar khatib membaca khutbah. Tuan-tuan mau jawab balik bawah tu, Pak hang. Betul tak? Nak tunjuk kat siapa ni tuan-tuan? Awak tuan-tuan ingat malaikat Raqib Atid dia ikut tuan-tuan punya Facebook ah? Awak ingat malaikat kata tak pi, tak apa, ni Facebook dah dah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada. Peneman kita raqib, peneman kita atid, ada. Jangan ingat tiga benda. Saya ulang balik tiga benda. Allah bila dia nak membinasakan seseorang, dia akan hukum orang ni dengan tiga benda. Diberinya dia ada ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Diberinya kau berkawan dengan orang baik, tidak mengikut jejak langkah baiknya. Diberinya melakukan amalan, tidak ada keikhlasan. Na'udzubillahi min zalik. Tanam azam tahun depan maklum, islah diri kita. Tanam azam tahun depan Pak Long, perbaiki diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, sambung tahun 2023. Cukup jam, cukup dah. Nak masuk Ansha dah. Nak masuk Ansha dah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita huraikan, apa yang kita bincangkan pada malam ini, yang pertamanya ada manfaat untuk diri saya yang berbicara. Ubahlah tuan-tuan. Bertambah umur, berkurang usia kita. Ingat ayat tu nah. Bertambah umur, berkurang usia kita. Lepas tu tuan-tuan kena gunalah kehidupan ini untuk agama, bukan menggunakan agama untuk kehidupan. Saya ulang balik. Gunalah kehidupan ini untuk agama, bukan menggunakan agama untuk kehidupan. Saya ulang sekali lagi. Gunakan kehidupan ini untuk agama, bukan menggunakan agama untuk kehidupan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ni, hampir sejam setengah ni tuan-tuan, ada manfaat yang utama untuk diri saya. Saya bercakap bukan untuk tuan-tuan dulu. Yang pertama untuk diri saya. Saya ni pun bukan baik. Tuan-tuan nampak baik. Nampak baik. Tapi bukan baik kerana Allah Ta'ala tutup keaiban. Kita ni pasal apa nampak baik tuan-tuan? Maklum. Pasal apa kita nampak baik? Bukan kerana kita baik dah. Tetapi kerana Allah Ta'ala tutup aib. Pasal apa kita tak berzina? Bukan sebab kita baik dah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab tak ada peluang. Cuba ada peluang. Kalau main jenis lagu penguin tu memang kita tolak lah. Kita tengok sekali main perempuan ni dia berjalan. Oh, dia tak steam langsung aku tengok ni. Tapi kalau mai jenis model tu tuan-tuan. Mai jenis model tu, muka putih. Tengok paha pun. Duduk berdua-duaan dalam bilik. Dia kata, jom lah abang, on lah. Tak ada siapa tahu. Boleh harap belum? Lebih mengedik daripada gedik-gedik tu. Sebab apa kita tak berzina? Bukan sebab kita baik, sebab tak ada peluang. Sebab tu jangan perasan diri ni baik. Sebab apa kita tak mencuri? Bukan sebab kita baik, tapi tak ada peluang. Betul tak? Kalau ada peluang, juta duit dalam bonek Aita, siapa pun tak tahu. Dia kata balik lah, bagi dekat sekolah tahfiz tu bagi. Belum tentu. Sebab tu doalah, minta Allah Ta'ala jangan uji kita dengan ujian yang kita tidak mampu terima. Uji kita, setiap ujian minta Allah Ta'ala luluskan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Di sana cukup sekadar tu dulu. Mau nak cakap banyak benda lagi nak cakap, tapi tak larat lah. Cukuplah tuan-tuan. Panjang umur, murah rezeki, mau tak mati pi, mai pula lah. Mau mati pi nak buat lagu mana? Betul tak? Bukan saya, tuan-tuan lah. Saya ada lagi tuan-tuan ni. Dia tengok mata jam jelip, piak bila lagu tu. Bukan tak jumpa lah, kan jumpa sana lah. Saya ada lagi. Dia tak maklum? Buat muka lagu tak puas hati lah maklum. Mati ni maklum tahu bila tak tahu. Maklum tahu bila tak tahu. Di antara kita ni siapa dulu mana tahu? Mungkin tuan-tuan dulu. Saya kemudian, mungkin. Tak mustahil saya kemudian tuan-tuan dulu. Pun boleh jadi. Tidak maklum. Hak mana pun tak apa, maklum pergi dulu lah.
InsyaAllah. Nak panjang umur, jumpa lagi lah. Mau mereka tak marah. Mau mereka marah, tak main dah. Kan? Dia, insyaAllah. Dicukuplah nak cakap ni panjang lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ni ada kebaikan. Pertemuan kita ni mendapat rahmat. Pertemuan kita ni mendapat keberkatan. Pertemuan kita ni mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak kepada pihak surau yang sudi jemput saya, tuan-tuan yang ramai-ramai ni duduk penuh-penuh ni. InsyaAllah lah tak ada Covid lah tuan-tuan. InsyaAllah lah. Nah, kita duduk ni bersama dengan para malaikat Allah, minta-minta lah diberikan kebaikan, diangkat kemudaratan kita ni. Nak jaga penjarakan pun Allah, surau pun dah fakut tak gurih happy, nak jaga jarak macam mana. Surau ni kalau besar tak apa lah. Dia dah fakut tak gurih. Nak duduk taman nak. Nak duduk taman mana? Kan mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat mudarat semua. Saya ucap terima kasih banyak-banyak tuan-tuan yang ramai-ramai duduk surau ni. Jam setengah lebih tak mangkit pergi mana. Allah, maklum-maklum tu. Tengok semua bukan ada hak muda sangat. Hak yang lelaki-lelaki ni ada lah muda lah. Maklum-maklum tu. Paling muda ingat 40 kot. Tapi boleh tahan nak bersila sampai sejam setengah maklum tu. Tak rasa nak kencing ke? Maklum gelak-gelak pakai balas hatang tu ke apa? Jenuh tok siap tu duduk vacuum pula izuk ni. Orang pergi cuci selut, kita cuci kencing kan? InsyaAllah panjang umur murah rezeki jumpa lagi tuan-tuan. Khair kalam sebelum saya nak tangguh, saya pergi tuan-tuan keluar lepas semayang saya dah jamak, tuan-tuan keluar tengoklah dekat kereta saya di luar sana. Ada saya bawa produk Top Koko. Minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali, dan serbuk dia diterapi oleh ulama. Khasiat dia yang pertama, siapa minum hilang dahaga. Hak tu paling besar lah orang duk cerita. Tak percaya try. Tuan-tuan hak jenis letih, kerak ni bukan dia buat binatang apa pun. Letih kat mulut. Duk menyawa atas kursi je pun. Dia pagi sampai petang duk menyawa atas kursi. Tu pun letih. Jom aku tak lepi letih. Bukan dia buat kerja apa pun, duk menyawa atas kursi je. Minum tuan-tuan. Saya ni kadang-kadang orang kata ustaz pergi sana pergi sini. Yang ni lah sarapan saya. Yang ni lah minuman petang saya. Pagi saya akan buat Top Koko panas. Petang Top Koko air. Tarik air. Minum tuan-tuan untuk tenaga kita. Anak-anak hak ketegak, mak ketegak, pak ketegak bagi minum. Kalau anak-anak ketegak tuan-tuan bancuh bagi minum. Bagi bancuh dalam gelas bagi minum. Mak pak ketegak bancuh dalam mulut dia. Buh Tok Koko. Koyak mulut tu ambil Tok Koko ni bubuh. Tu air hangat so dia kumuk-kumuk telan. Tu cara pemakanan. Mau ketegak tua-tua ni pun nasihat tak mau bagi hak tu maklum. Bancuh dalam gelas. Ada budak-budak ni bancuh dalam gelas. Tua-tua ni ketegak buh dalam mulut bancuh terus kumuk-kumuk telan. Boleh dapatkan di luar sana sekilo 19, setengah kilo RM10. Hak secik RM20 tuan-tuan. Dan juga satgi ada dekat pintu-pintu keluar ni tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah. Tuan-tuan tengoklah dekat kereta sana depa letak tabung Yayasan Ar-Riyadah. Untuk tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Baru ni kita hantar dekat mangsa banjir saja tuan-tuan dekat hampir 36,000, 37,000. Alhamdulillah kita hantar. Awal-awal kita hantar untuk mereka beli makanan apa semua. Second kita hantar untuk mereka repair. Saya suruh mereka tengok rumah yang ada orang sakit dan susah. Tuan-tuan kan dah tengok yang duduk terlantak atas katil itu. Tuan-tuan nak suruh duduk lama mana dekat pusat pemindahan dengan COVID ni. Nak suruh duduk lama mana tu hak duduk atas katil tu. Saya kata hampa pergi kenal pasti rumah-rumah tu. Kira hampa tolong masuk cuci, kalau ada rosak pun hampa repair. Saya kata kat geng wiring ni pergi repair wiring apa semua. Beli kalau ada nak perlukan tikar apa bagi duduk. Dengan budak-budak halus ni pun bagi duduk. Alhamdulillah kita hantar dekat 37,000, 36,000 plus dekat 37,000. Ada mereka hantar gamak duk repair apa semua. Hari ni kita hantar pula kelengkapan tilam dan sebagainya. Lah ni kita duk standby pula tuan-tuan. Malam ni tuan-tuan nak bagi pun boleh. Kita nak standby untuk Pantai Timur pula. Kita nak standby untuk Pantai Timur. Malam ni tuan-tuan nak bagi zakat ke, tuan-tuan nak bagi sedekah ke, tuan-tuan nak bagi infak ke, tuan-tuan bagilah untuk kita nak standby Pantai Timur pula. InsyaAllah lah tuan-tuan kita bakat-bakat bantu. Mudah-mudahan dengan bantuan kita sedekah kita ni Allah Ta'ala angkat bala ni tak main kat kita.
Tak tahan tuan-tuan, ujian ni berat. Bah sekali, rosak sekali, selut sekali. Kalau tak kena boleh sembang pandai. Kena baru tahu kata Isnin dengan Rabu dia celah tu dia Selasa. Tak kena tuan-tuan ingat lepas Isnin Rabu, tuan-tuan terlupa celah tu dia Selasa. InsyaAllah nak, wallahu alam. Saya mohon maaf banyak-banyak tuan-tuan kalau ada salah dan silap. Pasti ada salah, pasti ada silap. Saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan kalau tuan-tuan terasa apa. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap daripada kelemahan diri saya mohon maaf banyak-banyak, saya mohon ampun daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.